Tuan-tuan tak risau ke? Orang dulu-dulu kalau tak ada duit, jual botol. Saya orang Sik, orang Kedah. Kami orang kampung dulu, tak ada duit, jual surat khabar. Jual kertas surat khabar lama tu lah. Atau jual botol. Akhir zaman, orang jual maruah tau. Semata-mata sesuap nak dapat tu. Kaya. Budak-budak buat TikTok ni kaya tuan-tuan. Tapi kita tak ada masalah kalau setakat, hey what's up guys, hari ni kita masak nasi ayam. Bertahun kau masak nasi ayam, hari ni baru nak tengok. Tapi tak apalah, ramai tak faham tak ada TikTok agak ni. Buatlah malam ni, follow lah saya, apa masalah. Tu je pun saranan dia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal 'amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan malam yang berbahagia ini di Masjid Darul Ihsan, Taman Tah, Ampang. Terima kasih banyak saya ucapkan pada pihak masjid, Datuk Nazir, khususnya Ahli Jawatan Kuasa, Tuan Imam, Al-Fadhil Ustaz Ashraf, sahabat saya juga Ustaz Adnan, dan seterusnya kepada datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, asatizah, tuan-tuan guru, ustaz-ustazah, adik-adik, anak-anak, moga-moga semuanya dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah malam ini dapat kita dipertemukan. Dan seperti yang dimaklumkan tadi, ya, baru seminggu lah saya balik. Saya balik hari Sabtu lepas. Ini seminggu lah. Alhamdulillah, pergi dan balik dengan selamat. Hanya didoakan moga beroleh hajjan mabruran wa sa'yan mashkura wa zamban maghfura. Amin ya rabbal alamin. Saya dan juga delegasi jemaah-jemaah kita yang lain dan bakal-bakal jemaah lah yang masih belum lagi, insya-Allah bagi yang belum akan berkesempatan lah akan menjadi tetamu-tetamu Allah di masa-masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Paling diharapkan sekali sihat tubuh badan, tu je lah. Ada yang masa pergi tu memang sihat, hari-hari ulang-alik pergi masjid, kadang dia pergi subuh, dia tak balik, dia stay sampai ke Zuhur. Pasal kalau di Masjidil Haram sekarang ni, dia banyak, dia construction dia macam tu lah, memang tak berkesudahan lah. Ada kata 2030 selesai, tak tahulah. Tapi memang agak pack lah. Tahun ni jemaah haji paling ramai dalam sejarah, iaitu 4 juta orang. Memang ramai, memang rapat. Kalau pergi Zuhur tu, Zuhur lebih kurang 12.30. Saya ingat dalam 10.30, 11 tu dah kena ada di soft-soft dah. Kita jenis kerap kencing, payah nak pergi awal. Jadi tu yang mikir tu lah. Kan lewat memang semayang di bumbung di atas tu, terik matahari. Jadi macam tu lah dugaan. Tapi ada yang jemaah kita tu sihat, memang bersemangat semua. Dia memang kejap-kejap tu apa ni, pergi masjid, ulang-alik masjid, kedai kurma pun singgah juga. Hari wukuf kena stroke haba. Dia robah, dia pengsan, memang tak boleh bangun lah. Macam-macam lah alat bantuan itu ini, tak boleh dah. Maknanya nak heret pergi ke Arafah tu memang tak boleh dah. Dia memang tak adalah haji tahun ni. Sebab Al-Hajjul Arafah kan, haji tu adalah wukuf di Arafah tu sendiri kan. Jadi tak ada haji lah. Jadi ni semua rezeki lah tuan-tuan. Hari sebelum tu memang segar, sihat. Ada pula yang sebelum tu wheelchair, manjang monyok. Kalau sembang tu rasa macam nak meninggal. Entahlah ustaz, mungkin tahun ni tak akhir lah kot, entahlah tak akhir lah kot. Hari Arafah, tak, hari Mina tu, hari melontar tu, dia yang tolak orang pula. Ada terbalik macam-macam lah tuan-tuan. Ni tanah suci ni memang Tuhan nak tunjuk lah. Jadi don't underestimate lah. Kau jangan nak sangka pandang rendah orang, jangan. Belum tentu.
Kan nampak segar sihat hari tahu macam-macam. Tapi bagi saya 1001 hikmah lah buat saya yang apa ni sebagai jemaah ini dan juga sebagai tetamu Allah ini untuk dibawa pulang untuk iktibar saya jugalah insya-Allah. Tapi bukan tajuk haji lah malam ni, tajuk hijrah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saban tahun kita akan menyambut salah satu daripada perayaan ataupun sambutan penting kita orang Islam adalah Ma'al Hijrah ataupun hijrah itu sendiri. Dan hijrah ini bukanlah satu perkara asing bagi kita sebab dalam Al-Quran kurang lebih kalimah hijrah itu 28 kali diulang-ulang dan disebut dalam Al-Quran, sama ada dalam fi'il amar, fi'il mudhari' ataupun dalam istilah maknanya beberapa sebutanlah yang membawa maksud ke arah hijrah itu sendiri 28 kali dalam Quran. Dan tapi kalau nak disimpulkan, hijrah ini merupakan salah satu daripada jalan untuk manusia itu meraih kejayaan. Buktinya dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah, berhijrah, berjihad di jalan Allah. Dia mesti di jalan Allah. Dia jihad mesti jalan Allah, hijrah pun mesti jalan Allah. Kan? Dia jangan jalan-jalan lain. Walaupun betul dia berhijrah, betul dia berjihad, tapi kalau bukan jalan Allah tak terpakai. Jadi orang berhijrah, orang yang berjihad fi sabilillah, kata Allah Ta'ala, wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang berjaya. Sadaqallahul azim. Jadi Allah menyebutkan kalau ada 3 ciri-ciri ini, adik-adik semua, kita semua ada iman dan berhijrah dan suka berjihad. Dalam konteks hari ini, jihad itu dalam erti kata apa kita buat sungguh-sungguh. Macam adik-adik ni belajar bersungguh-sungguh. Nampak menulis daripada start bagi salam tadi, entah apa dia tulis tak tahu. Macam tuan-tuan pun sama, walau tak tulis saya tahu semua hafal. Itu cara Imam Syafi'i lah kalau ikut. Bukan Haji Syafi'i, Imam Syafi'i. Jadi bersungguh-sungguh. Ini menganjurkan program sampai penceramah sampai ni kira bersungguh lah ni. Kan Ustaz Adnan kita, Ustaz Asyik, semualah yang terlibat semua ini bersungguh-sungguh, maka kata Allah, aku akan tunjuk kalian semua faizun, kalian semua akan berjaya. Atau dalam Quran ayat yang lain surah Al-Ankabut kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan ke arah kami, ke arah Allah. Means siapa yang bersungguh-sungguh dalam hidup, bersungguh-sungguh belajar, bersungguh-sungguh ibadah, bersungguh-sungguh menghubung silaturahim, bersungguh-sungguh menganjur menjayakan program, bersungguh-sungguh mendidik anak berjaya cemerlang, bersungguh-sungguh dalam perniagaan, Allah janji kalian semua pastikan berjaya. Macam tuan-tuan semua ni. Amin ya rabbal alamin. Cuma kata para alim ulama, orang berjaya dan orang gagal, dia punya dipanggil apa? Dia ada perbezaan. Orang berjaya, orang gagal, dia ada beza. Yes. Kata orang bijak pandai sebut, kalau orang itu dia jenis orang yang berjaya, sifat paling senang kita nampak pada dia adalah dia akan belajar daripada kesilapan. Kalau tuan-tuan nak tahu apa ciri-ciri orang berjaya, kalau mungkin kita ini berjaya itu mungkin cemerlang dalam peperiksaan. Macam sahabat saya Ustaz Adnan, Ustaz Adnan itu sini panggil Ustaz Adnan ni memang cerdik. Zaman sekolah dulu di Maktab Mahmud Al-Ustaz dulu ni, kalau ada 9 subjek semua dia bantai A, semua dia A. Maka disebabkan semua A dia ambil, maka kami ni tak adalah A, semua dia ambil. Kurang kami punya dia memang cerdik. Saya tak tahulah kismih dia makan mungkin 7 botol agak-agak lah.
cirit pun keluar kismis. Macam kami ni puas makan kurma tak cerdik juga. Bagi ayat jampi Tok Syekh tak jadi juga, tak tahu agak memang otak tak sampai ke apa. Lepas tu pergi jadi penceramah pula, silap. Dia memang cerdik. Jadi, tapi kalau kecemerlangan dari sudut peperiksaan hanya semata-mata, kalau itu dinamakan cemerlang, belum tentu. Ada orang lepas exam, lepas zaman sekolah, ramai yang mencipta kejayaan. Jutawan bagai semua. Bill Gates, mana ambil SPM? Itu yang selalu saya sebut student-student. Dia orang pun angguk. Janganlah serius sangat kan. Jadi relax, janganlah nak tension sangat. Relax. Berjaya itu dari sudut orang-orang alim adalah belajar dari kesilapan. Kullu bani Adam khata'un wa kharul khata'in at-tawwabun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak Adam ni maknanya tak kira lah siapa pun, kecuali dia lahir daripada buluh betung, lain lah. Tapi kalau dia tu human being, manusia biasa ni semua, kita ni semua, maknanya dia pasti buat silap. Silap tu tak boleh dipisahkan, dia mesti ada buat silap. Tapi dalam ramai-ramai buat silap, yang bagus adalah dia memperbetulkan kesilapan dia atau dia kembali kepada Allah. Itu je lah. Tapi kalau orang yang gagal, apa sifat dia? Kata orang bijak pandai sebut, kalau orang gagal atau budak-budak sekarang dia panggil loser. Kalau dalam bercinta tu asal tak jadi manjang, loser. Orang gagal itu apa sifat dia? Kalau orang berjaya, sifat dia apa tadi? Belajar dari. Orang beriman takkan jatuh dalam lubang yang sama dua kali. Jatuh sekali pun tobat dah, aku tak kena tipu dah lepas ni. Asyik kena scam, manjang. Sian kat dia. Yang pertama. Yang kedua, orang gagal, apa sifat dia? Orang gagal, sifat paling jelas pada dia adalah i'adah. Apa makna i'adah? Repeat. Lepas tu kalau dia hidup ni macam universiti juga. Kalau universiti kan, kalau dia fail subjek ke apa kan, dia kena repeat. Tak tahulah repeat subjek ke repeat sem, dia kena mengulang. Itu gagal lah tu. Dia gagal, dia kena mengulang. Orang yang gagal dalam hidup juga sama, dia akan mengulang. Apa yang dia ulang? Dia akan mengulang perangai-perangai buruk yang lama. Saya ingat tuan-tuan ni pun ada kenalan-kenalan. Sejak daripada muda-muda kita kenal dia, sampai sekarang duk itu perangai. Jenis suka berhutang sampai ketua. Betul tak? Dia mengulang perangai lama. Hutang. Dia jenis sedap kalau makan duit orang. Jenis macam tu, jenis bangsa tak erti bayar. Kalau jumpa dia kenuri, U-turn. Allah, U-turn. Jangan. Dan tak berubah tabiat. Habit. Walaupun dia dah ada gaji yang sedap pun, tapi kalau habit, dia akan mengulang perangai buruk, suka berhutang. Geram. Kita bab hutang ni, jenis tak bayar tu geram. Dan biasanya orang yang berhutang ni dia akan lupa. Biasanya. Yang memberi pinjam, biasanya ingat. Lagi apa lagi? Mengulang perangai lama. Mungkin ada kawan-kawan kita zaman sekolah ke zaman belajar dulu, jenis kaki perempuan. Bertukar-tukar girlfriend, macam tukar baju. Ada tak sampai sekarang ni perangai macam tu lagi? Bukannya tak ada. Dulu cara zaman belajar. Sekarang dah dunia korporat, dah jadi orang hebat pun, duk main perempuan lagi. Dengan KD pun sangkut. Tak faham saya tak apa. Kau nak skandal kenapa? Main golf, mainlah. Orang sangkut dengan cara tak elok, tipu isteri pertama, diam-diam nikah sana sini. Apa panggil apa? Penyundul, penyendal. Apa? Dia mengulang perangai itu. Yang berubah hanya luaran saja. Misai makin bertambah, janggut makin panjang, umur makin bertambah, perangai masih sama. Loser. Gagal. Dia tak berubah. Duduk dengar ceramah bersilih ganti, tajuk je berubah, perangai masih sama. Hijrah. Bawa spanduk besar-besar. Dalam grup WhatsApp masih bergaduh, fitnah memfitnah, mengadu domba. Apa pelajaran dapat?
Kitab berjilid, penawar bagi hati lah, macam-macam. Tak tawar juga hati tu. Ini ustaz ni mengatakan takkan lembu, mestilah orang. Ingatan untuk semua. Pasal kita ni kerap sangat buat majlis ilmu, tapi duk itu perangai. Dia kalau perangai buruk, dia akan mengulang dan mengulang. Sebab itu bila ditanyakan hijrah yang paling bagus sekali adalah hijrah yang bentuk apa? Malam ni kita tak ulang dan kita tidak ulah balik apa yang dah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Mungkin saya ingat ramai ni golongan habaib kita pun share kita. Asatizah ramai boleh cerita satu persatu Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar sembunyi dalam gua kena kejar. Tuan-tuan tu dah tahu dah plot tu jejak Rasul tiap-tiap tahun tengok. Saya ingat tahun ni kita mungkin sedikit perubahan lah. Saya nak bawa pada tuan-tuan semua erti atau pengertian hijrah itu dari satu sudut yang penting, iaitu akhlak dan perangai kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyebutkan, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tu hadis tingkatan 2 ke apa? Lupa lah ingat. Zaman sekolah dulu. Ustaz Ana ingat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Islam itu adalah orang Muslim, Islam yang menyelamatkan orang lain, ataupun dia ni lidah dia dan tangan dia itu bersifat sejahtera. Mulut dia atau lidahnya itu sejahtera daripada menyakiti hati jiran, hati orang, dan yang sama waktu dengannya lah. Jenis mulut tu ada insurans, mulut pergi sekolah. Ni ada orang kadang dalam masyarakat entah apa-apa dia nak mesra alam tak tentu arah. Dah tahu pasangan tu 10 tahun nikah tak ada anak, tak ada soalan lain dah. Mana anak? Dan orang kita ni pun saya tak tahulah kenapa busy body sangat. Kalau kawan tu bujang, sibuk tanya, bila nak nikah yang umur serupa kau tu, anak lambat sangat ni. Subuh tak subuh ni, apa sperma bengkok ke apa ni. Apa macam tu kan? Mulut tu jahat sangat pasal apa? Dah nikah pula, tanya pula, mana anak? Dia orang tu baru kahwin seminggu. Relax, bagi masa, take time sikit lah. Tak sabar nak kenapa. Dan biasanya yang duk tanya tu ibu tunggal kadang-kadang tu. Sibuk pasal orang. Dia sunyi. Jangan macam tu. Mulut tu jaga sikit. Dapat keputusan peperiksaan tentang anak dia semua A, dia sibuk tanya anak jiran. Dia tahu dah anak jiran tak ada A. Anak dapat berapa? Tak apalah, ketentuan Allah. Cuba anak dia tak ada A langsung, diam 1000 bahasa, masjid pun tak datang saya ingat, takut orang tanya. Jangan macam tu, mulut tu jaga sikit. Memang dia kata, alah ustaz, saya tak niat sakitkan hati. Tak, kena ingat, hidup bermasyarakat kan, takkan tak tahu benda-benda macam tu. Dan orang Islam yang sebenar, tangan dia juga sejahtera daripada menyakiti orang lain. Baik itu jangan duk menyakit ke orang, tampar orang, pukul orang, menyakit. Tangan, jaga sikit. Kat satu negeri tu dulu dahsyat jugalah. Saya tak sangka budak-budak sekarang ni dia punya perangai lain macam. Sebab tu AJK ni ingat sikit lah. Ni kawasan bandar boleh tahan. Negeri yang berlaku kejadian ni pun kamera banyak susah sikit lah. Tapi cerita ni pun viral dah dulu ni. Berlaku di Kedah dulu ni. Apa tu, ada satu masjid tu. Dahsyat. AJK dalam kawasan pekarangan masjid ni, masjid kalau tak silap saya lah, masjid tu dia ada tanam pokok mangga. Sini panggil mangga lah, kami Kedah panggil buah pelam. Tapi kalau di Kelantan tak boleh sebut pelam, dia jadi lain. Dia sebut buah pauh, lain lah jadinya. Sedap sikit bunyi. Jadi dia tanam pokok pelam tu, pokok mangga tu. Kalau tak silap saya lah, budak-budak muda ni, dia orang ni pun tak tahu masuk air ke apa. Dia orang ni curi buah tu. Dia sebenarnya kalau tuan tak tahulah kok masjid kita ni kalau ada perancangan lah, kalau nak tanam pokok yang ada buah, saya ingat tanam pokok kurma yang patutnya. Pasal biasanya pokok kurma ni orang segan nak curi. Pasal dia kurma kan Nabi, dia segan nak curi. Kan nanti tak dapat syafaat pula kan. Tu.
Jadi pokok mangga ni senang dia curi. Dia ambil buah. Sekali Tok Bilal tegur. Entah apa dia cakap, kita pun tak tahu. Tok Bilal tu dia veteran lah, orang 60-an lah umur apa ni, nak minta izin ke apa, macam tu lah kot. Budak-budak tu ingatkan habis situ lah. Maknanya lantak lah orang tua, mulut memang macam tu. Dah pagi esok Tok Bilal tu, saya tak pasti dia Bilal ke siap, tapi dia lah nak pergi buka-buka lampu apa. Pagi esok subuh disimbahnya orang tua tu dengan minyak, dibakar. Viral dulu sebelum Covid lah kejadian ni. Disimbah minyak, bakar, mati orang tu. Sebab dia datang awal subuh lah tu. Tahulah pukul 5 pagi ke apa. Orang mana ada menjerit lah dia, minta tolong, mati di situ juga. Contohnya memang budak-budak muda sekarang dia bukan macam dulu. Dulu kita takut dengan orang tua. Sekarang dia bukannya dia tak takut lagi dah. Dia berani hantam kita balik. Kan? Tambah-tambah kalau kita dulu zaman sains tengah laku, tak apalah. Sekarang kau dah tak ada apa-apa, jangan cari pasal. Dia penyek je. Dia tak kira. Sebab tu kadang yalah pendekatan kita pun dengan anak-anak muda sekarang ni bukan macam dulu. Dulu boleh kita buat garang, budak tu nak main soh depan. Dah potong belum? Potong belum? Budak tu, sorry. Dulu boleh lah, sorry. Sekarang dia reverse balik. Dah potong? Dah lah. Pakcik dah? Dia tanya balik lah. Pakcik tu pun, pakcik tu pun lupa dah potong ke belum. Macam jadi zaman dah berubah. Kita pendekatan tu jangan ada buat cengeng lagi dah. Dah lah. Dia zaman sekarang zaman bawa bincang. Benda boleh bergaduh, apa bincang? Benda boleh bincang, apa gaduh? Terbalik dah. Mana hijrah kita ni jauh pergi dah. Jadi orang Islam itu sifatnya jaga mulut, jaga tangan. Wal muhajiru. Dan orang-orang yang berhijrah itu, apa dia? Man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah mereka yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanyakan, siapakah itu orang yang berhijrah? Orang yang berhijrah itu siapa? Orang yang meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira tuan-tuan yang ada dalam majlis ini, Datuk, Datin, semua adik-adik, anak-anak, kita semualah di kalangan yang berhijrah yang dimaksudkan dalam hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi malam ini saya berhajat untuk nak membawa beberapa jenis-jenis perangai-perangai yang dibenci oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita kena hindari. Yang mana senang saya nak katakan, perangai-perangai ini semua saya nampak dari sudut mata kasar saya lah, bukan kajian ilmiah tesis Bible apa dak. Ini mata kasar kita. Perangai-perangai ini saya tengok hari ini makin lama makin parah. Kalau tak ditegur dan dibetulkan, marilah tajuk ceramah apa sekalipun duk itu dan tak berubah. Jadi apakah bentuk-bentuk perangai ataupun sifat-sifat yang dibenci Allah yang nampak gaya hari ini makin lama makin menjadi-jadi. Dia bukan menjadi dah, menjadi-jadi. Apa antaranya? Pertama, maknanya daripada tadi tu ini baru masuk tajuk. Boleh tuan-tuan tahun depan tak panggil dah pasal. Yang pertama sekali yang kita nak hijrahkan daripada sifat yang tak elok ni, semua yang saya nak sebut semua tak elok belaka ni, untuk diperbetulkan. Kalau kita ada yang terjebak atau kenalan-kenalan kita di luar sana pun terjebak sama. Pertama, iaitu perangai ataupun sifat melampau dalam beragama. Satu, melampau dalam beragama. Dia kalau dalam istilah dia disebut sebagai al-ghulu ataupun ghulu fid din. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan, ya ayuhan nas iyyakum wal ghulu fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hei sekalian manusia, berhati-hati, berjaga-jagalah kamu daripada melampau dalam beragama, sebab umat-umat dulu banyak punah, musnah, hancur, binasa kerana mereka melampau dalam beragama. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah.
Banyak perbahasan dia, panjang kalau kita nak sebut tentang makna melampau dalam beragama ini. Antara yang dihuraikan oleh para alim ulama termasuklah orang yang melampau dalam beragama ini adalah di kalangan mereka-mereka yang terlalu taksub terhadap guru-guru pun termasuk. Dia macam ni. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghuth wa ya'uq wa nasra. Sadaqallahul azim. Allah Taala berfirman, dan ketua-ketua mereka menghasut dengan berkata, jangan kau meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, terutamanya menyembah Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasran. Dia kisah dia macam ni. Dulu ada 5 orang soleh, orang-orang alim, 5 orang soleh, yang mana mereka ini dikenali sebagai yang disebut Allah dalam Quran Wad. Ni semua syekh sahibul fadilah, sahibul samah lah ni. Waddan, Suwa'an, Yaghuth, Ya'uq, Nasran. Kelima-lima orang soleh ini menjadi panduan orang-orang dulu. Maknanya dia orang ni lah yang kuliah subuh, yang buat kuliah-kuliah forum perdana ke, dia buat apa biar tahu jangan keliru lah apa, soal jawab bersama. Macam tu lah lebih kurang lah. Akhirnya takdir Allah 5 orang soleh ni meninggal dunia. Umat seolah-olah tercari-cari. Biasa dengar pengisian ilmu, dia tak ada, orang soleh ni meninggal belakang, jadi nak buat macam mana? Maka dibisikkan ke hati-hati mereka supaya oleh setan lah. Siapa lagi? Supaya dibinakan binaan patung-patung menyerupai wajah-wajah orang-orang soleh ini. No. Sekadar ingat-ingatan. Rindu kan? Rindu. Dulu mana ada ambil gambar, nak gantung frame tak ada. Jadi dulu dia bikin patung muka mirip-mirip macam 5 orang soleh tadi. Mula-mula daripada sekadar zikrayat, sekadar ingat, oh tu ingat, lama-lama dari ingatan membawa penyembahan. Dia orang sembah. Walaupun setelah dilarang, dia kata ini perbuatan tak betul. Tahu dia orang jawab apa? Kami bukan sembah patung, kami sembah Allah. Patung ini perantara saja, wasilah saja, platform saja. Tuan-tuan, dia sebab itu dalam masyarakat kita ini, guru-guru yang ada, ingat dia tetap manusia. Di awal tadi Nabi sebut apa? Hadis saya baca tadi, manusia itu pasti buat. Dikala dia silap, dia tetap manusia. Dia tetap manusia. Kita kan selalu berdoa pada Allah Ta'ala, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Minta, ya Allah, tunjukkan kami yang benar itu benar, terpampang depan mata, kami follow. Yang batil, yang tak betul, yang salah itu tunjukkan kami obviously, terang-terang depan mata tanpa selindung, agar kami hindar. Itu je lah. Maknanya seorang guru pun tak lari daripada buat silap. Yang jadi masalahnya adalah, walau tok guru dia salah sekalipun, dia tetap mengatakan guru dia betul. Ini masalah. Jadi melampau sangat, fanatik. Sampaikan tok guru dia tu tak boleh kita tegur, tak boleh sentuh langsung. Banyak betul follower dia. Try tengok, tegur sikit, ustaz maaf, jangan, ustaz pun takkan mampu berceramah macam dia. Jangan, ustaz pun takkan mampu bagi sumbangan macam dia. Jangan, ustaz baru nak up BBNU. Ini ustaz sudah lama, dia the legend. Ini masalah, tuan-tuan tahu tak? Sebab itu kita dalam hidup ni, benda paling bahaya fanatik. Tak, tuan-tuan setuju tak ni? Melengung nampak kan? Penuh ustaz ni cerita negara mana jadi macam ni, takkan Malaysia kot. Saya tahulah tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak boleh sentuh nak dah. Dia macam ni. Kita tak merendah-rendahkan mana-mana guru, tidak. Tetapi ilmu ini dia ada disiplin. Kalau dia salah, tetap salah. Saya pun sejak pada cakap tadi sampai sekarang pasti ada silap. Tapi kalau dah salah tu tegur je lah.
Imam sekalipun, kalau ada imam, dia punya baik, dia punya bagus, dia punya ketaatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak nafi. Tapi kalau dia ada silap, silaplah. Imam kentut tengah sembahyang, dia ada kol-kolah sikit kat ujung. Dia ada ujung tu, dia ada sound sikit. Jemaah pun semua dengar. Sah pertama, sah kedua, semua kena tembak belakang. Imam pula baru balik haji. Mabrur. Kan? Jadi ada lah jemaah yang macam, ni tak betul lah buat. Ada pula yang backup. Dia kata, tak payah dah macam tu. Nak tegur imam kita, nak tukar-tukar subhanallah, nak apa, tak payah. Imam kita ni, dia mengimamkan kita ni hampir 20 tahun, 30 tahun dah. Takkanlah dia kentut sekali mau kira. Sap-sap soi sudahlah. Lamsam sudahlah. Macam? On tak on? On lah. Tak lah ni, faham tak ni? Saya bagi contoh imam sudahlah. Tuan-tuan cerita benda lain jauh sangat. Dia punya baik, dia punya bagus, dia punya komitmen terhadap jemaah, terima kasih. Dia punya salah, tetap salah. Bila dia salah, bermakna kita benci? Dah. Kita tegur tanda sayang. Kan? Apa-apalah, kain koyak ke, berlubang ke, subhanallah, tik cicak ke apa, kita tanda sayang kat dia. Terkurang rakaat ke apa, terlupa baca itu, ini ke apa. Masalahnya sekarang, dia sekarang ni bukan masalah tok guru tu, follower tu yang cannot go. Saya ingat lagi dulu ada dekat Masjid Nabawi, Syekh Ibnu Abdurrahman Al-Qurashi. Ni satu orang ulama hebat. Adik-adik, anak-anak ni, bakal-bakal ulama ni, amin. Ingat Syekh Abdurrahman Al-Qurashi, seorang ulama yang terulung lah, sangat hebat di bumi Madinah Al-Munawwarah. Dia duduk mengajar dekat tiang-tiang di Masjid Nabawi lah dulu ni. Tiba satu hari ada satu orang laki-laki, dia mari jauh datang merantau. Dia datang tu dengan tujuan nak menuntut talaqi, menuntut ilmu dengan syekh yang saya sebut tadi. Panjang nak ulang banyak kali, Syekh Ibnu Abdurrahman Al-Qurashi tu. Jadi, tapi itulah, dia tak kenal mana satu. Dulu bukannya ada Facebook. Kotlah sebelum datang tengok dulu Facebook, ini panjang janggut. Dah, dia pun tak kenal mana satu. Jadi jauh-jauh dia datang sampai Masjid Nabawi, dia pun tak tahu mana satu syekh tu yang mana satu. Dia duduk menyandar sembahyang sunat siap-siap, dia duduk iktikaf apa. Tiba-tiba dia nampak ada satu orang laki-laki masuk dalam masjid. Tu duduk tanpa sembahyang sunat. Sunat apa? Tahiyatul. Dia sebagai student. Student kan kira nak memberontak manjang, nak mogok lah apa. Dia bangun, dia pergi dekat syekh tu. Dia kata, "Syekh, dia kata, cik, apa encik masuk masjid terus duduk sembahyang sunat 2 rakaat lah, ini rumah Allah. Nampak sangat cik ni lemah bab agama." Kawan yang kena tegur tu, terima kasih. Dia terus bangun, Allahu Akbar. Tak ada nak gaduh, mana dalil? Tak ada. Mana ente tahu? Anda dah sembahyang kat luar tadi lah, anda sembahyang dekat simen kat luar tadi tu. Ente anda dah minum air zam-zam semua sekali. Dah. Allahu Akbar. Dia sembahyang lah, tak ada bunyi. Dia pun dah tegur-tegur, dia pergi duduk balik. Tak lama selepas itu, kawan yang sound tadi tu yang tegur tu, dia duduk, dia perhati je lelaki tu. Tak lama selepas tu, ada orang masuk dalam masjid, pergi duduk kat dia. Ada orang masuk dalam masjid, pergi duduk kat dia. Ada orang masuk masjid, pergi duduk kat dia. Lama kelamaan, lelaki-lelaki yang tak sembahyang sunat tadi tu, yang dah ditegur baru sembahyang tu, ramai pula orang duduk keliling dia. Ini somebody. Ini nobody. Itu somebody. Dah lah tak sembahyang sunat. Banyak pula follower. Ini siapa ni? Lepas tu dia mula nampak ada orang lambat masuk. Sini je. Abang, saya dah lambat. Nanti aja. Itu siapa tu? Abang tak kenal. Aku tak kenal tu, aku tanya kau. Itulah Syekh Ibnu Abdurrahman Al-Qurashi. Iya ke? Iyalah. Alamak. Tadi dia kata apa tadi? Nampak sangat cik ni lemah bab agama. Dia boleh sound untuk guru dia. Dengan penuh rasa malu. Dia pergi duduk belakang-belakang, duduk, ya Allah, aku datang jauh-jauh untuk datang sound untuk guru aku.
Duduk belakang monyok, belajar, dengar. Malu dengan kitab tak ada, baru datang. Habis selesai halaqah tu, dia pergi jumpa. Dia salam cumta, maaflah Syekh, saya tadi tak kenal, saya tak tahu, saya minta maaf lah. Pada waktu itulah Syekh Abdul Rahman Al-Qurashi kata, wahai anak muda, apa yang kau cakap tadi itu betul. Aku sepatutnya masuk sebelum duduk semayanglah sunat 2 rakaat dulu. Aku lupa. Terima kasih banyak. Ini perangai orang alim. Saat ditegur, dia menerima berlapang dada dan terus buat saja. Tanpa nak petikai, tanpa nak menunjuk, nak bertikam lidah. Tak payah, buat sajalah. Itu ketinggian ilmu seseorang. Harga pada ilmu seseorang pada itu amalan, bukan pada luaran semata-mata. Kadang cakap nampak lembut dah. Ana, masya-Allah, subhanallah. Anta, subhanallah, masya-Allah. Tegur sikit muncung. Terus pergi masjid lain. Jangan macam tu. Bukan sini. Masjid lain. Untuk tak faham tak apa. Kan? Tu ingat. Jadi saya nak pesankan di sini apa dia, sifat yang pertama, janganlah kita melampau sangat ya, khususnya dalam kita berguru. Masuk isyak dah kot kan? Belum. Saya ni jet lag lagi ni. Jadi kadang 5 minit lagi. Kadang terikut waktu Mekah pula kadang kan. Mekah 8.38. Dia sama musim panas kan. Jadi dia punya siang tu panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi pelajaran paling penting, janganlah melampau ya. Jangan melampau sangat. Khususnya dalam mencintai, menyayangi, mendoakan guru itu bagus. Tapi jangan keterlaluan sangat, bimbang-bimbang nanti jatuh jadi macam fanatik. Macam kami ustaz-ustaz ni pun, kalau setakat tuan-tuan suka, doakan sudah. Itu je, tak payah nak melampau-lampau sangat. Maknanya kalau dalam Facebook ke apa ni, tengah live ni, dekat ruangan komen tu tak payahlah terbaik ustaz. Padu, ustaz padu. Mantap Pak Abu. Bubuh lagi ustaz, bubuh lagi. Dia sebenarnya ustaz-ustaz ni, kalau banyak sangat puji pun tak berapa sihat sebenarnya. Betul, takut di kemudian hari kan orang tegur tak boleh terima nanti. Itu yang macam itulah ceritanya ya. Sekian dimaklumkan. Itu yang pertama. Yang pertama jadi yang melampau sangat. Kalau hari ni bila dah melampau sangat jadi macam-macam. Kita sekalipun sedia maklum akan ajaran-ajaran sesat pun banyak. Ajaran sesat kalau di Malaysia, di Selangor khususnya memang juara. Memang banyak sungguh ajaran sesat. Yang dahsyatnya bukannya tok guru tu, pengikut tu. Ada satu ajaran sesat tu saya tak sebutlah. Tuan-tuan kalau cari mesti jumpanya. Tok guru dia perempuan. Asyik ada grup Telegram. Tok guru dia dah tobat dah. Kembali ke jalan yang benar dah. Dah maknanya pemurnian akidah dah. Follower dia masih aktif sampai sekarang. Bila orang kata, korang punya tok guru dah insaf lah, dah kembali dan kau bila nak berubah? Tak. Yang taubat itu, yang kembali itu hanya dia punya qarin. Dahsyat. Dia batu ingat orang kalau tersesat jalan boleh U-turn tapi kalau tersalah akidah nak panggil datang balik tu jauh sangat. Saya pernah sekali jumpa dengan orang-orang yang ni jenis masuk air, masuk angin apa ni saya tak tahu. Tak terjawab, saya tak tahu kalau tuan-tuan boleh. Dia kata ustaz sebenarnya kan kita sekarang ni ramai orang Islam sekarang semua dah syirik. Semua dah syirik semua. Saya kata kenapa syirik? Dia kata sebab sekarang orang Islam bukan lagi menyembah Allah, bukan lagi sembah Allah. Itu kalau tak sembah Allah, sembah apa? Ya Allahu Akbar, betul? Tak, itu lakonan saja. Dia kata orang Islam sekarang dah banyak syirik sebab dia orang semua sembah jam. Semua sembah jam. Kau dah kenapa sembah jam? Sembah Allah. Tak, ustaz bagi tahu saya, kenapa kalau semayang, kalau subuh pukul 6, kalau zuhur 1.20, kalau isyak sekarang, kalau maghrib tadi 7.30, kenapa? Kalau betul sembah Allah, tak payah ikut time kan? Ni pun sama, sembah apa ni? Kan? Jadi, kalau tuan-tuan jadi saya, tuan-tuan nak jawab apa dengan mamat macam tu? Lu fikirlah sendiri. Kita boleh lalu azan isyak dan kembali lagi selepas ini, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahumma rabb hazihi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammad wa salatul fadilah wa syarafat wa usmaqam Muhammad su'ata innaka la tukhliful mi'ad. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung malam ini dalam ceramah atau syarahan berkaitan tentang hijrah pada malam ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tadi saya sebutkan apa dia, iaitu berkaitan tentang melampau dalam beragama, khususnya dalam dalam kita menuntut ilmu atau dalam kita menyayangi mana-mana orang-orang alim, guru-guru sekalipun. Saya masih ingat lagi almarhum Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz Nikmat pernah sebut, kata beliau, kalau sayang pada hamba sekalipun, macam mana? Amalkanlah ilmu-ilmu yang dia dah sampaikan, kitab-kitab ke guru buku-buku yang dah dikarang oleh beliau, amalkan tu sudahlah, dia kata. Tak payahlah nak sibuk-sibuk sangat nak apa, kadang tu beria sangat tempel gambar sana sini, bubuh di cermin kereta ke apa, tak apa, mungkin ada sebab-sebab tertentu dia sayang ke apa. Tapi kalau tempel gambar Tok Guru bubuh di cermin kereta subuh pukul 11 pagi, kau dah kenapa? Harap sayang je lebih, amalnya tidak. Kita tak mau macam tu. Seiring, seimbang. Sayangkan guru, amalkan ilmu yang guru tu ajar sekalipun. Itu penting, itu yang pertama. Yang keduanya, yang kita nak hijrahkan insya-Allah pada tahun ini dari perangai yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah iaitu perangai tak tahu malu. Perangai apa? Perangai yang tidak tahu malu. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan min kalamin nubuwah, antara pesanan-pesanan nabi-nabi Allah terdahulu. Artinya sejak daripada zaman Nabi Adam dan nabi-nabi yang menyusul selepasnya, ayat mengulang itu, pesan-pesan yang sama diulang-ulang sampailah junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesanan yang sama. Apakah pesanan tersebut? Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesanan yang turun temurun ini dah diulang oleh nabi-nabi dulu, termasuklah baginda kita, iaitu kalau kamu dah tak ada rasa malu, maka buatlah apa yang kamu nak buat.
Dalam ayat ini bukan bererti fi'il amar, bukan Nabi suruh buatlah. Tak malu sangat, buatlah. Bukan. Artinya kalau seseorang tu dah tak ada rasa malu, maka tidak ada halangan bagi dia untuk nak buat apa-apa yang pada dia benda tu tak ada hal pun. Buat je lah. Orang dah tak ada malu kan? Bukan fikir agama, bukan fikir maruah, bukan fikir bapak dia tu imam masjid, bapak dia tu orang kenamaan VIP, dihormati masyarakat. Dia tak peduli, buat je. Dia tak fikir suami dia orang. Tak ada. Dah tak ada malu kan? Tak ada malu. Orang fikir kalau tak fikirkan ni sangat pun, kau fikirlah sikit, laki kau tu kerja pejabat agama, kepiah atas kepala, siang malam pergi masjid. Engkau pula melompat-lompat tergedik-gedik dalam TikTok. Dah kenapa? Oh ni cewah sayonara. Oh ni cewah. Oh tuan-tuan tak ada TikTok Patut tak tahu. Saya pula tahu. Kantoi. Jadi bukannya apa, nak sebutnya gini. Dia orang kalau dah tak ada malu, memang gitu masalahnya tuan-tuan. Sekarang ni saya tak tahulah kenapa. Dulu tak tahu daripada semua sebab. Cakap, penampilan, aurat, tak ada malu Dulu kalau orang perempuan mengandung, ibu-ibu kita dulu, badan dah ada berubah kan mengandung. Semester pula, trimester pun tu dah 2 ke 3 ke apa. Dia makin ni, dia pakai baju besar-besar. Dia pakai baju yang besar-besar, dia malu. Memang dia mengandung, tapi dia pakai besar, dia tak nak orang nampak shape. Bentuk badan, tak nak, dia segan. Sekarang ni seketatnya. Mana ustaz tahu? Dia datang tanya soalan. Ustaz, macam anak dalam perut ni, aku nak tengok ke tak tengok? Dia kata, ustaz macam anak. Ustaz tengoklah ni. Macamlah budak tu aku boleh nampak dalam perut tu. Seketatnya. Dia tak malu. Lepas tu ambil gambar, masuk dalam Facebook. Dia perut macam tu. Yalah perempuan kan mengandung, perut dah macam tu. Suami dia duduk sebelah, sama tinggi perut. Lepas tu bila ambil gambar pula, dia boleh caption agak-agak siapa beranak dulu. Itu tak kelakar sebenarnya, tu maruah. Masuk pekarangan masjid, pakailah stokin. Tapi ustaz takkanlah pekarangan masjid dia pakai stokin. Tak lah, maknanya di mana-mana pun. Sebab tu dia kalau bagusnya wanita lah khususnya, berpakaian yang ready for solah. Senang. Duduk mana-mana pun ingat je lah. Pakaian tu, dia semayang tak mesti pakai telekung. Pakai tudung boleh. Besar tak aurat semua selesai. Isteri saya kena tegur kat RNR. Dik, telekung. Bini saya malas nak berhujah panjang, tapi ingat aurat ni benda penting. Termasuklah benda yang melibatkan maruah diri. Jangan dekat TikTok sekarang ni, ya Allah, macam-macam orang. Saya tak tengok orang cerita. Macam saya kan, saya ada TikTok sebenarnya. Ni yang ajak follow ni. Saya ada TikTok. Dah nak dengar lu cerita ni awal sangat kan. Jangan assume saya apa-apa. Saya ada TikTok. Jadi saya buat live. Saya buat live TikTok malam ni, tak buat banyaklah kamera jadi macam sidang media pula banyak. Jadi saya kan on saya punya TikTok tu, saya letak lah macam ni, berang ceramah. Tapi mata tu duk jeling juga pasal orang bagi gift. Tahu kan gift ni duit. Yang lambang nasi lemak, roti canai, kok lalu sekali-sekala sultan pemurah ke apa kan. Jadi habis ceramah tu, saya saja gatal tengok notification. Dia keluar notification. Jadi kita pun tengok. Dia kata you have maknanya engkau punya gift, boleh check lah tengok berapa banyak dapat. Saya check tengok, saya lebih kurang ceramah dalam 1 jam lebih kurang, saya dapat $50. Bang, $50 tu banyak tu. Penganjur pun tak bagi lagi, TikTok bagi dah. Dah nanti lu cerita tak habis, tengok lu. Ustaz duitan tunggang agama kau. Sabarlah, benda nak cakap ni. Tuan-tuan tahu tak? Saya ni ceramah cak ayam je. Saya bukan macam Ustaz Badli Shah, Ustaz Farid Rabi, Ustaz Kazim hebat-hebat. Saya cak ayam, Ustaz Abu Somad. Itu tok guru. Kalau ceramah
kecil-kecilan macam saya pun macam tu. Tuan-tuan bayangkanlah, patutlah anak-anak muda zaman sekarang dah tak ada ingin nak sambung belajar, hanya bergedik-gedik depan telefon, masuk dalam TikTok bayar berdasarkan berapa ramai tontonan. Macam tuan-tuan menyampah sangat dengan penyanyi nombor 1 tu, tiap kali raya saja dia buat lagu kan, tuan-tuan menyampah meluat kan. Dalam meluat tengok tak? Tuan-tuan bagi dislike kan? Bagi dislike itu means awak tengok. Tak payah dislike, views, tengok saja dia dapat duit. Orang tu lah, saya tak tahulah. Tuan-tuan tak risau ke? Orang dulu-dulu kalau tak ada duit, jual botol. Saya orang Sik, orang Kedah. Kami orang kampung dulu, tak ada duit, jual surat khabar. Jual kertas surat khabar lama tu lah. Atau jual botol. Akhir zaman, orang jual maruah tau. Semata-mata sesuap nak dapat tu. Kaya. Budak-budak buat TikTok ni kaya tuan-tuan. Tapi kita tak ada masalah kalau setakat, hey what's up guys, hari ni kita masak nasi ayam. Bertahun kau masak nasi ayam, hari ni baru nak tengok. Tapi tak apalah, ramai tak faham tak ada TikTok agak ni, buatlah malam ni, follow lah saya, apa masalah. Tu je pun saranan dia. Saya jarang paksa orang ni. Hijrah lah, berhijrah kan. Aduh hai, tenang tuan-tuan. Bukan apa saya nak beritahu, itu realiti. Tuan-tuan janganlah berpijak di bumi marikh. Kita bumi. Kita ni bumi, tuan-tuan tahu. Kena sedar apa berlaku dalam masyarakat sekarang ni. Sebab itu kadang penceramah pun sekarang letih. Kita cakap satu benda, budak tu boleh cakap, alah saya dah tengok ustaz punya ceramah dalam YouTube, ustaz ulang balik. Serius lah. Kawan saya seorang ceramah dengan budak darjah 6. Habis dia ceramah, kawan saya sajalah buat observe lah, tanya, adik macam mana ceramah ustaz okey ke? Okey, tapi punchline kurang lah. Budak sekarang punchline kurang dia kata. Tuan-tuan tahu tak, kita dulu zaman muda-muda dulu, marilah penceramah Fazilah Kamsah ke Hasan Ali ke apa, okey je lah. Budak sekarang dia dah zaman mengkritik kan. Dah sekarang kan, awak nyanyi tak berapa bagus tapi muka ada. Sekarang semua jadi pengkritik. Zaman dah berubah. Takkan kita masih ditakut itu? Oh dahsyat. Tapi yang saya nak sebutkan di sini bukannya TikTok sangat, dah tak ada malu. Sampai satu tahap tuan-tuan yang saya hormati semuanya, terlintah di saya punya YouTube ada sekali tu, ada satu trend orang-orang sekarang, na'udzubillah min zalik lah, minta berlindung pada Allah Ta'ala lah, nak cucu kita perangai macam ni, mempromosikan ubat kuat dalam YouTube, dalam internet tu. Media perdana tak lepas, ni dalam internet. Oh memang seronok macam pengantin baru. Oh suami saya 6 round. Ni masjid, saya segan nak cerita lebih-lebih. Bagi umum-umum dah lah. Dah yang cakap tu kak perempuan. Tak sangka suami saya, ya Allah, mengalahkan mak kilau. Yang ustaz cakap ni dah. Tuan-tuan, kalau YouTube kan dia ada yang kita nak skip ad, tapi tak boleh, dia suruh tunggu 5 second. Aku tak boleh nak skip ad, tak boleh. Aku nak tengok ceramah tentang azab kubur. Memang azab. Memang ni azab sebelum kubur. Aduh, sajalah nak share dengan tuan-tuan ibu ayah ni, tolonglah pesan dengan anak-anak cucu member-member tak kisahlah kawan jabat ke kawan golf ke apa, dengar baik-baik. Menceritakan tentang hal diranjang, cerita dalam kelambu, atas katil, malam tamu, malam Jumaat baca kahfi yasin tu tak apa. Ni cerita dalam bilik, itu perangai tak elok. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyebutkan dalam dunia ini seburuk-buruk manusia di sisi Allah itu siapa? Inna min asyarrin nasi indallah manzilatan yaumal qiyamah. Seburuk-buruk manusia di sisi Allah hari kiamat nanti siapa? Qarun, Namrud, itu Firaun tu telah dah. Ni di kalangan umat-umat ni. Seburuk-buruk orang siapa? Di hari kiamat siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yuqdi ilal mar'ati
seorang laki-laki yang dia berhubungan dengan isterinya, hubungan suami isteri, itu tak apa. Dia berhubung dengan isteri dia, hubungan suami isteri, dan kemudiannya dia menceritakan kembali apakah aktiviti mereka ketika hubungan itu berlangsung di khalayak ramai. Hina dan seburuk-buruk manusia, kata Nabi SAW. Maka ingat tuan-tuan duduk mengopi, mengetih, sembang dengan member-member, ini bukan benda lawak. Malam tadi bini aku ini macam tahu tak, perangai kau ni seburuk-buruk orang. Itu tak ada akhlak. Boleh? Sini pula. Boleh? Ke dah nikah lah Ustaz? Belum. Tapi angguk je lah. Dia apa angguk? Okey lah, dia faham. Jangan duk cerita ke orang. Tak sangka lah laki ai semalam masya-Allah balik dari Mekah makan biawak agak. Biawak pada pasir, biawak dok banyak dok dia urut semua. Jadi. Ya Allah. Itu seburuk-buruk orang tu. Tak malu tak ada malu Janganlah macam tu tuan. Kita ni teh cakap macam tu lah tuan. Jangan sampai tak ada malu lah. Kalau pengantin zaman dulu no, tak tahulah kalau sama lah kita dulu mak ayah kita dulu kan. Cuba tuan-tuan tengok gambar-gambar kahwin orang dulu. Semua tunduk, monyok. Pengantin dulu kan monyok semua. Tak tengok kamera. Sebab zaman tu tak upah kan kamera, entah siapa-siapa je ambil kan. Kamera Kodak 36 ke apa tu kan. Monyok semua. Ada yang banyaknya pejam. Tapi sekarang ada apps untuk bagi celik balik. Dia ada apps. Scan gambar tu nanti dia buka balik mata. Dia boleh. Ada apps. Dahsyat budak-budak sekarang. Dia kata ustaz ni lah celik balik. Dulu kan kita Kodak kan mana boleh buat apa. Yang ada tarikh tepi tu tarikh bila gambar tu diambil tu. Kodak lama tak sebut Kodak ni kan. Boleh. Dulu monyok pengantin dulu. Pengantin sekarang mana ada monyok Kameraman tu dia arahkan. Tegak. Melintang. Dekat sikit. Kerana pengantin perempuan yang arah. Pengantin lelaki monyok. Okey. Hari pertama takut bini dah. Ya, buat macam ni. Okey. Awak peluk saya peluk awak pun pinjam ni. Kawan-kawan kita kameraman ramai letih. Tu yang kadang bergambar dekat. Sekarang masjid cantik-cantik sekarang ni. Tak payah outdoor sangat. Masjid pun cantik lah pemandangan. Tapi kalau ambil gambar luar lah. Tak payahlah bergambar dalam masjid. Gambar dalam masjid ni tak ada hormat. Tak ada pengantin-pengantin muda-muda ni dia bergambar dalam masjid. Masjid cantik, mihrab semua cantik. Laki-laki tu naik atas mimbar tu. Dia naik atas mimbar, dia pegang kayu tu. Lepas tu pengantin perempuan macam kau ingat tu tongkat Thor ke apa? Marvel punya Avengers ke apa? Loki punya tongkat ke apa kau ingat ni? Dia main-main lah. Ni rumah Allah bukan rumah abang kau. Ni rumah Allah. Ada SOP. Aduh, macam orang. Dia tak ada malu. Itu belum cerita sahabat saya seorang. Kawan-kawan saya ramai tu imam ni. Bayangkan Syekh, dia kata, pengantin tu ngelok semua. Tak tahu lepas akad nikah tu dia nak semayang sunat. Tadi bersalam dengan bini dia, betul nak semayang sunat, dengan ambil semayang pun tak apa lagi. Dia boleh tanya dengan imam tu, "Mam, kiblat mana kiblat?" Ini bukan hotel kau nak cari arrow anak panah. Dalam masjid dia boleh tanya kiblat mana. Kiamat. Tak apalah, dia tak malu sangatlah tu ya. Dia tak berapa malu sangat. Dia okeylah, kalau daripada tak tanya, tak tahu dia sujud ke mana, toilet ke apa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya ingat benda ni pun perangai tak elok Kita kena hijrah lah tuan-tuan. Hijrahkan. Saya ni sampai apa sebenarnya ni? Kita kena berhenti dah kot. Boleh sikit ya. Pukul 10 dia pun minta berhenti. Agak-agak kurang sikit lah. Okey. Satu lagi, perangai yang Allah Subhanahu Wa Taala tak berkenan. Nabi pun tak suka, agama pun tak menggalakkan umat dia untuk sedemikian rupa. Apakah perangai tersebut? Yang ketiganya, iaitulah jangan melampau tidur.
Saya saja keluarkan poin ni yang ketiga. Sebab menjelang pukul 9 ke atas, kadar menguap akan lebih saya tengok. Tadi wah. Dia makin lama. 6 harakat biasanya saya tengok. Wah tu. Lama. Tangan pun terketar dah saya tengok. Kan? Kaki dah berserban. Kejap kot ni, atas duduk bawah. Saya faham. Sebab tu saya keluarkan poin ni. Saja bagi tuan-tuan insaf sekejap. Kan? Jadi, dalam agama kita, tidur ni bukanlah masalah. Janganlah tuan-tuan beranggapan, ustaz tak bagi kita tidur dah. Bukan. Tidur ini merupakan salah satu daripada fitrah kita sebagai manusia. Malah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan berkaitan tentang istilah naum. Pagi-pagi kan Tok Bilal sebut, as-salatu khairum minan naum, kan? Tapi Malaysia aja yang macam tu. Kalau di Mekah dia punya naum tu garang. Tu yang semangat kita. Padahal Mekah tu kalau dia tak azan pun masjid penuh. Dia punya azan tu dia garang sikit. As-salatu khairum minan naum. Dia ada naum tu garang. Kita Malaysia mendayu-dayu payah. As-salatu khairum minan naum. Dia boleh sambung, ingat saktah ke apa? Semayang itu lebih baik dari tidur esok cuti umum Al-Hijrah tidur. Memang tidur, lepas tu gaduh masjid tak ramai. Awak azan pun dah kempen tidur lah jawab lah. Dia kena garang sikit lah. Tapi janganlah garang sangat. Ada satu masjid tu, dia pun minta saya ceramah kuliah maghrib dan kuliah subuh, package sekali. Saya sebut benda ni malam tu. Esok subuh, dia betul-betul dia buat. As-salatu khairum minan naum. Mati orang tu. Tak boleh lah macam tu. Yang sakit jantung semua tak boleh. Dia kena naum tu dia garang-garang manja. Dia naum sikitnya terkejut lah. Saya pun tegur lagi sekali, jangan macam tu Ji. Jangan macam tu, pecah speaker. Haji marah sangat. Dia pun askar pencin, pangkat tinggi. Marah, dia ingat ni apa? Bagi order pembarisan ke apa? Tak boleh macam tu. Dalam Quran, tidur ni banyak disebutkan dalam Quran. Dalam surah Al-An'am ayat 60, surah Al-A'raf 97, surah Al-Kahfi 18, Az-Zumar ayat 42. Ni semua cerita pasal tidur. Artinya tidur ni bukanlah benda yang terhina, tidak, dia fitrah. Cuma isunya sekarang adalah ulama ajar kita janganlah melampau. Kata orang-orang alim, salah satun tu rasu quswatul qalb. 3 perkara akan menyebabkan hatimu menjadi keras. Hati jadi keras kalau 3 perkara ini dibuat. Pertama sekali iaitu hubbul akal. Cinta kepada makan. Banyak sangat makan. Ada makan malam ni? Ada. Jadi tak apa. Jadi kita skip. Kan? Yang kedua, dia tak boleh kutuk sangat kan, tadi tak ada makanan pula kan. Dia bukanlah makan tu tak boleh. Asal promote apa tepi jalan beli semua. Teh tarik boba, kopi viral perlis gantung, teh tarik anak dara, ibu tunggal, mak janda. Macam-macam semua dia balun. Aduh, ada satu makanan viral hari tu ni dekat Bangi. Saya duduk Bangi. Kambing derhaka. Kambing derhaka, serius terkejut saya, tak pernah dengar kambing derhaka. Yang dengar anak derhaka, pemimpin derhaka, mak bapak. Ada manusia derhaka. Kambing derhaka. Lah kali saya pun tanya dengan toke tu, bang, asal nama kambing derhaka? Sihan kambing tu. Dia kata sebabkan dia derhaka lah kita panggang dia, ustaz. Dia kalau manusia derhaka kan kena panggang dalam neraka. Ni kena panggang tu. Macam-macam janji viral. Tu je lah budak-budak sekarang.
Dia sebenarnya cinta makan tak ada masalah. Tapi kalau keterlaluan, makan. Lepas tu nak dengar ceramah, tidur. Itu masalah. Yang kedua, hubbur rahah. Ataupun suka sangat berehat-rehat. Dia kalau rehat tak apa, terlalu berehat-rehat. Itu janganlah. Sikit-sikit nak rehat, jangan. Dia orang beriman ini, dunia tempat berpenat, akhirat tempat berehat. Rehat hati akhirat. Yang ketiganya, hubbun naum. Cinta kepada tidur. Suka sangatlah tidur. Dia kalau ada masa sikit pun tak apa, kalau boleh tidur panjang. Saya sebut benda ni bukannya apa. Akhir-akhir zaman ni, anak-anak muda zaman sekarang ni kuat sangat tidur, tuan. Tidur panjang. Saya tak tahu kenapa. Pantang ada cuti, tidur sungguh. Memang tidur. Yang bapak tu subuh. Mak dia kata biarlah asrama tak cukup tidur. Biarlah tidur. Qada tidur ke qada subuh? Dia orang tua-tua dulu berpesan, pergi ke kebun membuang duri, bawa bekal rendang ketupat. Kalau bangun meninggi hari, jangan dikesal hidup merempat. Manusia jenis kalau bangun meninggi hari, pukul 11 baru bangun, pukul 10 baru bangun, apa cerita? Kita dulu ada member tau, kita pergi tidur rumah dia. 6:30 gelap lagi rumah. Semua tidur lagi, bunyi kerah, dengkur, snoring. Dengkur, kerah. Kita tetamu nak pergi toilet pun takut, pasal bukan takut gelap, takut kan mak dia lalu. Dengan tak tudung, tak apa, kan kemban pula, macam mana? Yang saya buat, sorry kan, macam mana? Gelap lagi rumah. Tidur lagi. Yang kucing-kucing dia pun tidur lagi. Oyen, tidur. Masalah tu dia. Tapi macam inilah saya nak sebut pada tuan-tuan. Namun tidur ini bukanlah satu yang mengaibkan, tidak. Kecuali kalau dia keterlaluan. Dalam Islam, tidur ini boleh dikira sebagai anugerah Allah dalam keadaan tertentu. Sebagai contoh, dalam perang Badar dulu, Nabi Muhammad SAW, Nabi dan para sahabat dalam keadaan yang agak gemuruh masa itu, Nabi berdoa panjang, munajat pada Allah. Tentera-tentera Islam yang lain pun sama. Dalam keadaan itu, Allah Ta'ala mengantukkan mereka. Allah bagi dia orang mengantuk supaya tidur awal. Tentera-tentera kufar, musyrikin, kafir, Quraisy semua tu, dia orang semua tengah berseronok lagi. Tuan-tuan pun tahu kan, musuh, dia orang kalau pergi perang, antara yang dia orang pasti akan bawa, antaranya siapa? Penghibur. Tak kira lah penyanyi ke, pelawak ke apa, artis ke apa, perempuan mesti ada. So dia orang lewat malam, mabuk-mabuk. Yang tentera Islam, munajat, doa. Dan Allah mengantukkan tentera Islam, bagi tidur awal. Esok nak perang, tidur awal. Dia orang ni kan lantak dia orang pukul 2 pagi, tengok lagi apa, tengok benda-benda mengarut apa perempuan lagi. Dia tidur awal. Lepas tu dia Allah mengantukkan tu, itu bukanlah satu benda yang ni kan. Kawan-kawan saya dulu bagi bantuan dekat Syria. Kawan saya kata, bayangkanlah Syekh, negara tengah berperang, ada tertidur dekat bus stop, tertidur kat tepi-tepi tangga, tepi jalan boleh tertidur. Tak. Negara engkau tengah perang, engkau boleh tidur. Itu semua anugerah Allah. Allah nak bagi dia rehat. Jiwa engkau dah takut, serang sana, mak bapak meninggal, kena bom. Allah bagi dia rehat, bagi dia tidur. Tertidur tu nikmat dari Allah. Tapi kalau tertidur dalam ceramah tu macam mana Ustaz? Dia kira anugerah Allah tu macam mana tu? Tu sukar untuk saya nak sebut lah. Pasal malam ni tak nampak lagi lah, segar semua insya-Allah. Kan? Tambahan pula macam kita, Nabi SAW sebut, orang yang mengamalkan satu jenis tidur ni siap dapat pahala. Ni saya nak sebut lah, tuan-tuan pun samalah, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan semua, ni pencen-pencen belaka ni. Kalau nak dapat pahala menerusi tidur, amalkanlah qailulah. Cuba sebut qailulah. Apa makna qailulah? Dia datang daripada perkataan qalil. Qalil itu maknanya apa dia? Sedikit kan? Sedikit. Jadi qailulah, tidur sedikit pada tengah hari menjelang zuhur. Tidur sekejap. Orang putih panggil nap. Take a nap. Tidur sekejap. 10-15 minit, okey. Dekat-dekat nak zuhur tu.
Tapi kalau bantai sejam, dia bukan qailullah tu. No? Ataupun dia tidur sebelum Zuhur, dia bangun raya kedua, Aidilfitri. Tu zombie orang panggil, biasa je lah. Dia tidur mesti sekejap, dia nap sekejap. Oh, itu dapat pahala. Nabi SAW, Nabi sebut qilu, berqailullah kamu semua. Tidur sekejap tengah hari, rehat, tidur sekejap. Sebab Nabi kata apa? Inna syayatin la taqil. Sebab syaitan Nabi kata syaitan tu tidak pernah rehat. Syaitan tak pernah rehat ni Nabi sebut. Nabi kata syaitan tak pernah rehat. Jadi kita bezalah dengan syaitan. Janganlah workaholic sangat. Kadang ada member-member kita kan, diorang rehat je. No. Dalam hidup aku tak ada rehat. Aku macam kenal yang jenis tak rehat ni. Tapi tak payahlah sebut kat dia kan. Tapi kita tahu dah dengar malam ni kan. Ingat, syaitan tak pernah rehat. Tuan-tuan kena ada masa rehat, relax, tenang-tenang sekejap, tidur. Qailullah. Mungkin ada orang tanya, ustaz, kita sibuk banyak kerja ni, suruh tidur pula tengah hari tak ada pasal, nak tidur dah. Kata para alim ulama, orang yang mengamalkan qailullah, tidur sekejap di tengah hari, mudah bangun pagi nanti. Nanti nak qiyamul lail, tak adalah lewat subuh, dia segar bangun awal pagi esok, senang. Tambahan pula, orang yang disuruh diajar supaya tidur seketika ni bukannya apa, supaya nanti kalau dia bangun malam, contoh dia sembahyang tahajud ke, dia bangun untuk qiyamul lail tengah malam, dia semangat sikit, dia bertenaga. Hatta kalau tahajud pun sunat untuk kita tidur sekejap kan. Tidur walau sekejap pun tak apa. Baru sembahyang sunat tahajud 2 rakaat, tidur sekejap. Mungkin orang tanya, ustaz kenapa nak kena macam tu? Dia macam ni. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan, iza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yazhaba anhu an-naum. Nabi SAW sebut, siapa-siapa yang mengantuk di kalangan kamu sedangkan dia nak sembahyang. Dia nak sembahyang. Hatta kalau dia nak sembahyang fardu sekalipun, dia tak sembahyang isyak lagi, tapi ngantuknya, ngantuk sangat ni, lepas maghrib ngantuk sangat ni, sekejaplah tidur sekejap. Falyarqud, tidurlah seketika, tidur sekejap, jangan bantai bersubuh pula, dah isyak tak sembahyang kan, selit-selit marah buka padahal tidur sekejap. Sebab apa Nabi suruh falyarqud, tidur seketika? Sebab kata Nabi SAW, dibimbangi kalau kamu gagah juga semayang, ngantuk-ngantuk pun semayang juga, dibimbangi kamu nanti fayasubba nafsahu. Kamu ini dalam bacaan semayang, tantang kau mengutuk-ngutuk diri kau kutuk Tuhan pun tak tahu. Boleh jadi. Kita kan semayang kan minta ampun pada Allah. Rabbighfirli, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan aku ya Allah. Ya Allah ampunkan aku, ya Allah ampunkan aku, ya Allah, Allah aku ampunkan kau. Mengantuk. Tu yang ada lagu mengantuk nak tidur mana, Didi and Friend kan. Tak tengok. Dia kena tidur je, dia kena tidur seketika sekejap. Kalau tidak nanti habis kan. Ataupun dalam hadis yang lain Nabi sebut, kalau dah mengantuk juga jangan digagah, tidur seketika. Perlu tidur ni kerana dibimbangi. Kalau engkau gagah juga semayang, fasta'jamal Quran ala lisanih falam yadri ma yaqul. Entah apa-apa ayat kau baca. Main tahajud bagus, main tahajud tengah malam, tapi jenis tak tahu, tak tidur langsung ke apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la na'budu ma abattum wa la antum 'abidun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما
Dalam hati dia panjang tu. Dah macam Baqarah dah ni, panjang ni. Bini dia tengah tidur, celik mata, sian laki dia. Ni kan kalau aku tak tegur ni kan, pakai tak subuh dah pasal. Pergi dekat telinga suami dia, lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Habis mayang. Terima kasih. Kalau tidak sampai duha abang semayang tahajud. Dia mengantuk, tak lewat apa. Tidur lah sekejap, apa masalah. Cuma yang kita nak mintakan adalah janganlah melampau sangat, nak tidur panjang. Semua tempat tidur. Itu kita nak hijrahkan, insya-Allah. Jadi saya kira cukup sekadar ini saja sembang-sembang kita pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan pada semua sekali lah, Datuk Nazir kita, ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, semua jemaah yang hadir. Saya berbesar hatilah datang ke masjid ni. Saya kira ni julung kali kot, pertama kali saya mari masjid ni, alhamdulillah. Masjid yang sejuk, masjid yang mendamaikan. Saya hari itu baru selesai rakaman satu program, kami pergi ke 18 buah masjid-masjid tertua di Malaysia. Banyak masjid-masjid tertua di Malaysia, banyak. Tapi itulah kan masjid-masjid yang kami pergi tu, saya, Ustaz Kazim, Ustazah Nur Hafizah Musa, siapa lagi ya? Ramailah ustaz-ustaz yang kami rakam tu. Ada yang masjid tu yang 200 tahun, ada yang 150 tahun. Usia masjid, bukan usia pengerusi, usia masjid tu. Jadi masjid tu yang saya nak sebutkan apa dia, masjid-masjid tu sungguh pun dia lama, tapi yang dapat saya simpulkan masjid tu sejuk tau, dia sejuk dia. Jadi macam masjid kita ni pun kan, Masjid Darul Ihsan ni saya kira dengan kapetnya yang sedap, dengan prasarana yang lengkap ini, saya kira amat rugilah kalau kita tak manfaatkan. Saya doa dan saya seru semua yang ada malam ini, kalau boleh biarlah ramai macam ni pada malam-malam berikutnya. Janganlah yang datang tu Ustaz TV ke Ustaz CCTV pun datang je lah tuan-tuan ya, datang menuntut ilmu. Paling-paling tidak kalau tak nak datang masjid pun jangan bimbang. Akan harinya kita akan dibawa ke masjid ni. Bukan jadi imam, duduk depan imam lagi siap. Jangan bimbang, specialnya, first classnya kita bagi. Bukan business, first class kita bagi you, tahu. Jadi marilah ke rumah Allah ini, kerana banyak fadilat, kelebihan yang kita bakal dapat di sini selain daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa ibu ayah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa pasangan kami, anak-anak dan ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, kurniakanlah kami kesejahteraan, kesihatan tubuh badan untuk kami beramal ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur atas nikmat usia umur yang kau kurniakan kepada kami selama ini. Ada dalam kalangan kami yang telah dijemput, dipanggil olehmu ya Allah lebih dahulu dari kami, padahal mereka sebaya dengan kami, rakan sekolah kami, rakan seperjuangan kami, tapi mereka telah dipanggil dahulu. Ya Allah, Engkau lanjutkan usia kami ini untuk kami lebih banyak bertaubat, untuk kami lebih banyak beramal, untuk kami lebih banyak bersedekah dan berinfak di atas dunia ini ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kami husnul khatimah, kematian yang mulia ya Allah. Walaupun kami ini hamba-Mu yang hina ya Allah, kami hamba-Mu yang banyak dosa ya Allah, berlumuran dengan kesilapan dan dosa. Ada waktunya kami sombong ya Allah, kami belagak ya Allah. Ada waktunya kami lalu saja di tepi masjid ini, tapi kami tak masuk pun dalam masjid ini ya Allah. Ada kalanya kami seperti orang yang sombong ya Allah terhadap rumah-Mu ini ya Allah. Ya Allah, betulkanlah jalan hidup kami, lunakkan hati kami untuk hadir menjadi tetamu-Mu ya Allah di rumah-Mu ini yang mulia ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, ada dalam kalangan kami mereka yang sakit dan uzur ya Allah.
dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, sembuhkanlah sakit-sakit mereka ya Allah, sembuhkanlah kesakitan dan keuzuran mereka ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha menyembuh, Engkaulah Tuhan yang maha memberikan kebaikan kepada hamba-hamba-Mu yang lemah ini ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, bersempena dengan tahun hijrah yang baru ini nanti ya Allah, Kau kurniakanlah kami umur yang panjang, dapat kami bertemu Ramadan, dapat kami menjadi tetamu-Mu lagi di tanah suci Haramain nanti ya Allah, dapat kami menjadi di kalangan orang-orang yang suka bersedekah hinggalah helaan nafas kami yang terakhir ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah, terima kasih semua. Moga ada rezeki kita jumpa lagi pada lain-lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.